Assalamualaikum, saya Cik Nur Fatimi bersama ahli kumpulan kami iaitu Alia Natasha, Noratika, Nur Syasha dan Induk Masita Nabila. Kami mendapat tugasan tentang tajuk respirasi internal. Saya akan bentangkan tentang definisi respirasi internal. Respirasi internal ni adalah proses pertukaran gas yang akan berlaku antara darah di dalam kapilari darah dan sel tubuh untuk penyerapan. Assalamualaikum, saya Nur Syasha binti Ramzi Zaman. Sekarang saya akan menerangkan mengenai konsep resapan gas. Konsep resapan gas berkaitan dengan proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Oksigen akan bergerak dari kapilari darah ke sel-sel badan dan berlaku dari kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah. Darah yang dipam daripada jantung ke seluruh bahagian badan kaya dengan gas oksigen dan kurang dengan karbon dioksida. Oksigen diperlukan oleh tubuh badan untuk penghasilan tenaga. Proses metabolisme pula akan menghasilkan gas karbon dioksida dan akan kembali ke paru-paru. Resapan gas ini terjadi semasa oksigen masuk ke paru-paru. Gas oksigen akan masuk ke alveolus dan diserap ke kapilari darah. Dalam masa yang sama, karbon dioksida yang terhasil akan kembali semula ke paru-paru. Proses ini akan sentiasa berulang. Seterusnya, resapan gas dalam respirasi internal ini penting untuk memastikan oksigen yang cukup dihantar ke sel tubuh untuk menjalankan proses metabolisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Natasha binti Abdullah. Saya akan menerangkan tentang anatomi lokasi respirasi dalam meningkatkan proses respirasi internal. Ianya berlaku di antara membran sel kapilari darah dengan membran sel. Ventrikel kiri jantung akan mengepam darah ke seluruh badan. Pertukaran karbon dioksida dan oksigen antara kapilari dengan sel tisu. Semasa oksigen meresap ke dalam sel, karbon dioksida akan meresap ke arah yang bertentangan. Pressure karbon dioksida dalam sel tisu sebanyak 45 mmHg, manakala pressure karbon dioksida dalam kapilari darah sebanyak 40 mmHg. Oleh itu, karbon dioksida akan meresap keluar dari dalam sel ke dalam kapilari darah, sehingga pressure karbon dioksida dalam kapilari darah meningkat ke 45 mmHg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noratika binti Cik Hasin, nombor pelajar KBA 2315100006. Hari ini saya akan membentangkan kandungan gas dalam arteri ke sel dan vena kembali ke jantung. Darah yang mengalir keluar dari aorta akan dibawa ke setiap arteri. Darah yang dibawa itu adalah darah yang kaya dengan oksigen untuk dibekalkan ke setiap sel. Arteri pula membentuk jaringan kapilari darah. Kapilari darah mengelilingi sel-sel iaitu tisu. Struktur kapilari darah membenarkan proses pertukaran gas. Proses pertukaran gas antara kapilari darah dengan sel badan menggunakan konsep resapan berbantu, iaitu dari kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah. Ianya berlaku di antara membran sel kapilari darah dengan membran sel. Tekanan darah bersamaan dengan 13.3 kPa dan tekanan karbon dioksida bersamaan dengan 5.3 kPa. Tekanan oksigen di sel bersamaan dengan 5.3 kPa lebih rendah berbanding dengan kapilari darah, manakala tekanan karbon dioksida di sel bersamaan dengan 5.8 kPa lebih tinggi berbanding dengan kapilari darah. Hal ini terjadi kerana kesan aktiviti penghasilan ATP dalam respirasi sel berbanding dengan kapilari darah. Berlakunya pertukaran gas antara dua bahagian sehingga seimbang, iaitu oksigen dari kapilari darah ke sel dan karbon dioksida dari sel ke kapilari darah. Akibat dari penyerapan gas antara kapilari dan sel, kandungan oksigen dalam vena berkurangan dan darah kembali ke jantung. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Induk Masita Nabila binti Sudirman. Hari ini saya ingin membentangkan tentang tajuk mekanisme respirasi internal. Pengangkutan oksigen dalam badan berlaku melalui 3 cara, iaitu
resapan oksigen dari alveolus ke dalam kapilari. Yang kedua, resapan oksigen dari kapilari ke dalam sel-sel. Yang ketiga, pengangkutan oksigen oleh sel-sel darah merah. Pertukaran gas dari kapilari darah ke alveolus ialah kita dapat menghasilkan oksigen sekitar 200 cc per hari. Pertukaran gas dari kapilari darah ke alveolus ialah kita dapat menghasilkan karbon dioksida sekitar 200 cc per hari. Hal ini menyebabkan terbentuk asam karbon yang menjadi pH darah. Untuk menetralkan kembali keasaman pH tersebut memerlukan ion natrium dan ion kalsium. Karbon dioksida akan dilepaskan ke paru-paru melalui aliran darah. Dalam proses tersebut, konsentrasi karbon dioksida dan esen karbon sendiri akan terurai, di mana esen karbon akan terurai menjadi air dan juga karbon dioksida kembali. Karbon dioksida akan dilepaskan kembali ke paru-paru melalui aliran darah. Dalam proses tersebut, konsentrasi karbon dioksida dan esen karbon sendiri akan terurai, di mana esen karbon akan terurai menjadi air dan juga karbon dioksida kembali. Kadar karbon dioksida yang dilepaskan dalam darah kembali ke paru-paru dalam 10% dan sisanya akan berfungsi untuk menjaga keasaman pH dalam bentuk bikarbon. Karbon oksida diikat oleh hemoglobin akan dibawa kembali menuju ke paru-paru. Di alveolus yang berada di dalam bronkius dalam paru-paru, karbon dioksida akan menembus dinding pembuluh darah dan dinding alveolus. Okey, akhir sekali adalah kesimpulan. Apa yang saya dapat simpulkan daripada tajuk respirasi internal ni adalah ia merupakan proses penghasilan tenaga melalui sel tubuh kita serta kita sendiri yang dapat mengawal udara dalam badan kita daripada tekanan tinggi kepada tekanan rendah yang melibatkan kapilari darah, sel tubuh, alveolus, oksigen, karbon dioksida, paru-paru dan juga jantung. Okey, sekian itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.